Dengan Syahziatul Siddiq, bagaimana adab-adab dalam memberi talqin dan adab ketika mendengar talqin. Ini kerana talqin peringatan buat yang masih hidup untuk mengisahkan diri, yang masih dikurniakan umur untuk menambah amal kebaikan. Sila tu. Baik. Yang pertama sekali, si mati tadi. Si mati tak ada adab lah. Dah mati dalam kubur, apa yang adabnya? Jangan kita marah pula. Oi, bangunlah. Jangan tengok sebelah. Itu tak sihat tu. Tok imam tu yang patut dikebumikan. Yang kena adabnya yang pertama tukang baca tu. Ada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu dan hadis-hadis daripada yang lain mengatakan bahawa ada hadis yang menyuruh bila nak dibacakan talqin berdiri di kepala. Bahagian kepala mayat. Maksudnya dah dikebumikan mayat tu, kita duduk di bahagian kepalanya dalam keadaan berdiri. Sebab itu kita lihat di negara-negara lain ada talqin yang dibaca berdiri. Tapi di Malaysia lain sikit. Di Malaysia duduk. Siap tarik lagi apa nama? Kemah bergerak tu kan. Ada roda lagi di bawah kan. Tarik lagi pula duduk ramai-ramai pula. Oh, ketua kampung duduk, mak dia, bapak dia duduk dengan anak-anak duduk begini, duduk. Itu pun boleh juga. Ya, itu adabnya, maknanya kita berada dalam keadaan menghadap dia. Maknanya menghadap mayat tadi. Okey, duduk berhadapan dengan melakangkan mayat. Katakan mayat menghadap kiblat di sana, nah kita belakang dia, tak maulah. Kita berada di hadapan dia. Itu yang pertama. Sama ada kita nak duduk ataupun nak berdiri, terpulang pada tuan-tuan. Ada yang memilih untuk berdiri. Dia baca talqin dan dia berdiri. Ada yang sama-sama duduk. Yang kedua, kita yang hidup ni yang mendengar. Saya suka bila saya membaca talqin, saya suka orang mari dekat. Sebab ada orang bila talqin, buat pula bacaan talqin tu pula waktu tengah hari. Ramai cara buka pisang. Teduh kan, panas. Kalau saya suka, dekat-dekat. Mari dekat. Sebab peringatan ini, bukan untuk orang yang dah meninggal tu dah. Untuk kita ni, yang hidup ni. Ya, untuk peringatan pada yang dalam kubur juga. Sebab orang yang dalam kubur, hidup cara dalam kubur. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, orang yang dalam kubur tu hidup ke? Kalaulah benda tu tak ada faedah pada dia, takkan mazhab-mazhab nak buat benda tu. Ada faedah dia, ada kehidupan dia. Tetapi kehidupan dia bukan macam kehidupan dalam dunia. Sebab ada orang kata, kalaulah mayat tu dengar, kalaulah mayat tu dia dengar apa yang kita cakap, Ustaz, maknanya dia hidup. Kalau dia hidup, buat apa dia duduk dalam kubur? Baik dia keluar. Balik kubur, keluar. Tengok Malaysia menang 4-1. Baik dia tengok bola, kata dia. Ini pun satu hal juga. Manusia hidup ini berbagai-bagai cara hidup. Ada yang hidup di alam ruh. Alam ruh. Dia belum lagi berada dalam rahim. Nanti bila ditiupkan ruh dalam rahim, dia hidup juga. Namanya alam rahim. Bila dia lahir ke dunia, namanya alam dunia. Bila dia masuk dalam kubur, namanya alam barzakh. Bila dia pergi ke akhirat, namanya alam akhirat. Jadi, kehidupan ini adalah berbeza. Sebab itu kita, macam kita sekarang, dalam dunia, duduk rapat-rapat macam ni, dia tak muat. Tapi kalau duduk di alam rahim, mengandung 3 orang, memuat. Duduk dalam rahim, 3 orang muat dalam perut ibu tu. Hey, kembar 3. Ui. Cuba bapak dia kata, doktor, saya belum bersedia untuk terima 3 anak ni. Boleh tak masukkan balik? Masuk balik. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Sudah tidak boleh. Sebab dia telah berubah pada alam dunia. Serupa itulah dengan alam barzakh. Dia dah pindah ke alam barzakh. Walaupun dia mendengar bacaan talqin. Tapi dia tak boleh balik dah. Tak boleh balik dah. Sebab apa? Dah bertukar alam. Jadi kita kena faham. Sebab ada orang yang dia tak faham konsep hidup yang berbeza-beza alam ni. Dan kita baca dengan dia. Untuk mengajar dia. Ya, janganlah kamu takut dan gentar. Kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Oh, dengar tu. Kenang kita yang hidup cakap. Cuba kita jadi mayat. Kau orang senang cakap, kau orang duduk atas. Main duduk bawah tengok. Kita tak cakap macam itulah. Tapi begitulah adabnya. Mari kita dengar elok-elok. Duduk dekat elok-elok. Saya suka kalau yang baca talqin tu, suara dia. Oh, kuat. Kuat. Boleh menggetarkan orang. Boleh menginsafkan orang. Tambah-tambah yang mati tu pula mak rempit. Dan geng-geng rempitsnya datang. Oh, masa itu kita, inilah pengakhiran kehidupan kita. Begini. Insaf. Menginsafkan. Tapi nak buat macam mana kalau dah tak ada yang lain, terpaksalah. Beginilah akhirnya kehidupan kita di dunia. Kan? Jadi agak slow sikit lah.
Sebab itu ini adalah peluang yang terbaik untuk mengajar orang tentang kehidupan dan kematian. Baik tu.